Okay. Jelas. InsyaAllah. Saya tak nampak lah. Ni ngadap sanun. Allah. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamin muttaqin wa qaddadan mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu oleh kalangan kamu akan beberapa derajat. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wa istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa talalati ilal khairi ibtigha'a mardati ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Semati silakan Fadil Tuan Imam kita. Tak lupa juga silakan Tuan Bilal. Seterusnya sidang jamaah muslimin 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 muslimat tak ada muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Taala dapat bersama sekali lagi malam ini untuk kita sambung perkenaan kitab Bidatul Hidayah. Permulaan bidayah mana permulaan lah. Permulaan hidayah, permulaan hidayah. Karang oleh Imam Ghazali di muka surat 123 saya punya ni. Tuan-tuan kusuk apa? Selepas hadis kan? Man tarakal mirah tu. Dah sudah kan di situ. Sekarang kita masuk bawahnya. Dan janganlah kata tipu. Tu kan? Dan janganlah kau tertipu dengan helah syaitan. Jangan kau tertipu dengan helah ataupun tipu daya syaitan lah. Kenapa tuan-tuan? Kerana syaitan selalu menyatakan engkau mesti bertengkar dengan mereka. Ni syaitan punya kerja lah. Memang dia suka mengasak kita lah. Mengasak, memperdayakan kita kan, mempengaruhi kita. Kau mesti bertengkar dengan mereka kerana engkau adalah memperjuangkan kebenaran. Dan jangan berlemah lembut dalam hal ini. Jangan lemah lembut. Jangan kasih can lah istilah kata ni. Jangan kasih can kat dia. Kau mesti menang. Kau mesti menunjukkan kau ni hebat. Berbalah, berjidal kan. Berjidal, berbantah kan, bergaduh dan sebagainya. Jumpa tak tuan? Jumpa? Jumpa? Ke surat 123 saya punya lah. Yang tuan punya surat apa?
133. Okey. Janganlah kita tertipu, dia kata. Jangan kau tertipu dengan hala syaitan, kerana syaitan selalu menyatakan kejahatan ataupun membisikkanlah. Syaitan tak cakap, dia membisikkan. Bisikkan kat diri kita tu. Kata kau mesti bertengkar, kau mesti bergaduh dengan mereka, kerana kau adalah memperjuangkan benar-benar. Dan jangan berlembah lembut dalam hal ini, dia kata. Jangan lemah lembut, jangan asican lah. Kan? Jadi sebenarnya syaitan telah berjaya menipu orang yang bodoh, sehingga mereka tercebur dalam kejahatan, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka buat baik. Jadi sebenarnya kita telah terpedaya lah. Ini daripada sudut pandangan, ini sudut pandangan tasawuf. Kita tinjau daripada tasawuf. Tapi kalau dalam fiqh lain. Fiqh ni berbalah tak pernah miss lah berbalah kan. Berbalah, bergaduh kan, berbantah kan. Apalagi kalau kita dengan yang orang kata yang jenis non-Muslim. Non-Muslim tapi dia ni jenis orang yang suka membantah orang Islam. Suka memperendahkan orang Islam kan, macam tu. Nyatakan Islam ni karut, kuno, lemah kan. Kita pula kena mempertahankan pula. Dia tengoklah macam mana keadaan perbantahan tu. Kalau jenis perbantahan merendahkan agama kita, jadi kita mesti bantah. Kita memperjuangkan, tak boleh kita duduk diam. Macam tu. Cuma kalau hanya dalam bentuk kata, bukan dalam bentuk untuk memperjuangkan agama, hanya sekadar nak memperjuangkan adat, tradisi je, ataupun hanya sebagai nak perjuangkan hobi je kan, ataupun nak perjuangkan benda-benda furuk je, benda-benda furuk. Jadi tak perlulah kita nak bantah-bantah benda furuk ni. Baik. Jadi sebenarnya syaitan telah berjaya menipu orang yang bodoh, sehingga mereka terjebur. Kalau Jawa terjebur dalam kejahatan, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah berbuat baik. Syaitan dengan tipu dayanya, tipu helahnya selalu berusaha menampilkan kejahatan dalam bentuk baik. Lalu dia mengolok-olokkan orang yang telah ia perdaya tadi. Ini syaitan lah. Syaitan biasalah dia kata mengelirukan kita lah. Benda yang buruk dianggap baik. Benda yang buruk anggap baik. Itu syaitan punya kerja lah. Pandailah dia punya permainan tu, racun itu. Racun dia. Baik. Membela kebenaran adalah satu perkara baik. Tengoklah. Bela benar-benar benda baik, iaitu di hadapan orang yang memang mahu menerimanya. Dan mestilah dengan cara nasihat daripada hati ke hati, bukan dengan cara bertengkar, kerana nasihat itu punya cara tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. Macam tu. Tak semua orang boleh, orang kata jenis orang berdebat lah. Ada orang dia tak suka berdebat, tapi hati dia tu keras. Dia dalam diam dia melawan kita. Ada orang kadang dalam diam-diam dia melawan kan. Dia senyap dia melawan kita kan. So jangan. Jadi macam mana? Kita pun dengan cara baiklah. Nasihatlah dengan cara baik. Kalau kita cara keras kan, dia pun keraslah dengan kita. Kan? Tak semua orang boleh menerima kekerasan. Ada orang perlukan pada cara lembut lah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan juga nasihat yang baik. Macam tu. Dan ayat Quran pula menyatakan wa qulu qawlan layyinan. Kata olehmu ya Muhammad akan perkataan yang baik. Sebab kalau kasar kan dia jauhkan diri. Separuh daripada manusia ni kalau kasar-kasar dia jauhkan diri pada kita. Bukannya semakin dekat. Ada separuh orang ni kita dengan cara lembut. Dengan lembut tu maka dia dekatlah dengan kita. Kasar-kasar dia jauhkan diri. Baik, kalau tidak nasihat itu akan berbalik menjadi fadihah. Kalau tidak nasihat itu akan berbalik menjadi fadihah, mendedahkan aib orang lain. Maka jadilah kerosakan lebih banyak daripada kebaikan tadi. Kita nakkan kebaikan,
Tapi di segi mungkin dari segi kaedah kita menegur tu tak betul cara dia. Sampai menjatuhkan aib dia. Jadi daripada kita nakkan dia berubah, langsung tak berubah. Dia terus kekal dalam keadaan macam tu, keras hati kan, melawan dan sebagainya. Maka sesiapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang, pasti dia akan menjadi orang yang suka bertengkar dan suka berdebat. Ni ulama masa bila ni? Ulama masa kitabnya dikarang lah. Masa kitab ini dikarang oleh Imam Ghazali. Cuma tak tahulah bila dikarang ni. Sedangkan cetakan ketiga tuan-tuan, tahun 1999. 1999 ni cetakan ketiga terjemahan kan. Terjemahan dia terjemahan dia kalau ikut di sini dia kata terjemahan kitab Bidatul Hidayah diselesaikan di Zawiyah Ghazaliyah tersebut pada hari Khamis 16 Rabiul Awal 1414 Hijrah bersamaan dengan 3 September 1993 Masihi. Ini terjemahan dia. Ya Arab dia. Kalau Imam Ghazali ni dia meninggal pada tahun 505 Hijrah. Imam Ghazali meninggal pada tahun 505 Hijrah. Macam tu. Jadi nak cerita suasana kat masa tu lah. Ulama masa tersebut. Bukan ulama pada masa zaman sekarang, tapi ulama pada masa Imam Ghazali. Macam tu. Zaman dia mengarang kitab inilah. Maka siapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang? Zaman sekarang zaman dia lah, Imam Ghazali tu. Mengarang dalam tahun 505 Hijrah. Tu dia meninggal. Mana bawah daripada tu lah. Macam tu. Di mana ulama pada masa itu dia kata suka bertengkar, suka berdebat dan susah dia untuk berdiam. Kerana ulama su' telah menyatakan bahawa pertengkaran adalah suatu perbuatan terpuji dan kemampuan mengemukakan hujah-hujah dalam perbincangan satu perkara yang sangat baik. Ini tanggapan mereka lah. Tanggapan ulama su' pada masa tersebut. Mereka suka berbalah, berbantah dan sebagainya satu perkara lah. Jadi bila berbantah balah ni biasalah orang tentulah dia nak tunjuk dia hebat. Biasalah orang berbantah kan. Dan orang berbantah ni biasanya dia je betul. Oleh semua tak betul. Kita tengok kalau orang berbantah. Di parlimen ke, di Dewan Undangan kan. Biasa kalau berbantah ni dia je betul. Oleh lawan dia mesti tak betul dia. Lawan dia mesti tak betul. Dia je betul. Itu sikap orang berbantah. Kebalah macam tu. Maka sesiapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang, zaman tersebutlah, zaman Ghazali kan, pasti dia akan menjadi orang yang suka bertengkar, kemudian suka berdebat, susah nak berdiam diri, kerana ulama su', ulama jahat telah menyatakan bahawa pertengkaran adalah suatu perbuatan yang terpuji. Dan berkemampuan mengemukakan hujah dalam perbincangan itu satu perkara yang sangat baik. Kan? Biasalah orang bantah ni dia ada macam-macam cara niat. Kadang dia berbantah tu nak tunjukkan dia hebat lah. Kalau berbantah hanya nak tunjukkan benda yang hak dengan benda yang batil, itu tak apalah. Ni benda hak, ni benda batil. Dia berbantah. Ataupun bantah dengan orang yang tadilah saya cakap tadi, memang dia ni suka mempelekehkan Islam, merendahkan Islam, memandang kata Islam ni teruk lah. Jadi bolehlah kita bantah masa tu, tak masalah. Untuk kita nak bela agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tapi kalau sekadar berbantah masalah puruk-puruk kan, masalah cabang, buang masa lah berbantah macam tu. Sebab apa? Dengan pembantahan nanti akan menyebabkan orang Islam di sini akan pecah belah. Puak-puak macam tu. Dalam masjid pun kadang ada puak-puak.
Kat sudut tu puak A, sudut sana puak B pula. Ni puak C lah, D kan. Banyak puak kan. Bukan masjid sinilah. Masjid mana England ni. Ada macam tu kan, berpuak-puak. Ha. Ha? Sini baik semula. Baik. Maka nak langkah lari daripada mereka ulama masuk, ulama jahat. Seperti engkau lari daripada harimau. Dan ketahuilah bahawa pertengkaran itu adalah salah satu antara sebab yang menurunkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kemarahan manusia. Sebabnya kita janganlah membantah. Kalau sebut dalam hadis yang sebelum ni dia kata man tarakal mirah kan. Man tarakal miraha wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rafadil jannah. Wa man tarakal miraha wa huwa muhikun banallahu baitan fi a'la al-jannah. Siapa yang sanggup meninggalkan pertengkaran atau perbantahan sedangkan di pihak yang salah, Allah akan membinanya sebuah rumah di tepi syurga. Siapa yang sanggup meninggalkan bertengkar sedangkan di pihak yang benar pula, Allah Ta'ala bina untuknya sebuah rumah di tempat yang tinggi dalam syurga. Masya Allah. Kurangkanlah berbantahlah. Sebab bila bantahkan, kita banyak biasanya merendahkan orang lain kan. Bila bantah mestilah dia akan merendahkan orang lain. Dia anggap dirinya maksum. Dirinya maksum, dirinya betul. Dia kata, oh dia dah berpengalaman jauh. Banyak pengalaman dia. Jadi dia lah betul. Yalah. Tuan ambil lah. Tuan betul lah. Oleh masalah. Kan? Baik tuan-tuan. Kemudian memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri. Ini pun antara benda yang benda-benda yang mengaibkan lah. Kan? Kesan daripada lidah tadi. Jaga lidah daripada 8 perkara kan dari tu kan. Pertama, kazib, bercakap bohong. Kedua, menyalahi janji. Ketiga, mengumpat orang. Keempat, berdebat atau bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Okey, kelima, puji diri sendiri. Masuk bakul, angkat sendiri. Silakan kan. Okey. Dalam ini Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu menganggap dirimu bersih. Sebenarnya Allah lebih tahu siapa orang yang lebih bertakwa kepadanya. Jadi kita jangan memuji diri kita lah. Dia orang lain yang puji. Tapi orang lain puji pun kadang-kadang ada sebab dia puji tu. Ada masanya tak sepatutnya dipuji, tiba-tiba puji kan. Tiba puji adalah sesuatu yang dia nak pada kita. Baik. Jadi pernah orang bertanya kepada ahli hikmah. Apakah kebenaran yang buruk? Dia kata. Apakah dia kebenaran yang buruk? Ma asriku al-qabih, bahasa Arabnya. Ma asriku al-qabih, apakah dia kebenaran yang buruk? Lalu dia menjawab, pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Faqala as-sana'ul mar'i ala nafsih. Wa huwa min alamatin kaunuhu mahjuban anillahi ta'ala. Jadi kalau orang puji diri sendiri, kata musannaf, dia kata dia merupakan satu perkara mahjub, terhalang, terhijab ia. Salah satu daripada tanda dia terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah Taala. Sebabnya kita jangan puji sendiri. Biasanya puji sendiri ni maknanya istilah kita ni yang kata riak lah. Istilah kita riak kan. Riak, menunjuk-nunjuk kan. Mana orang lain ni semua tak betul, dia yang betul, dia lah yang pandai, dia lah yang reti. Orang lain semua tak reti. Tapi bila suruh buat tak reti pula. Bila suruh buat tak reti. Lalah minta bantuan orang lain. Dia kata tak boleh nak buat. Macam-macam alasan lah, sibuk lah. Biasalah tu. Bila orang buat kan, dia komplain sana, komplain sini. Tu tak betul, ni tak betul. Bila suruh dia buat,
Tak siap-siap pula. Dia kata sibuk. Kan? Nantilah. Baik. Ataupun siap tapi lebih kurang sama je macam kita buat. Lebih kurang sama je macam dia buat. Salah juga dia kira. Dia kata kita buat salah. Kira salah. Kan? Kalau dia buat betul. So dia buat. Dia buat tengok dia pun salah kira. Kan? Ada macam tu kan. Berkawan sini lah. Orang tempat lain. England ni. England juga. Baik. Dan ketahuilah bahawa muji diri sendiri itu adalah mengurangkan kepada harga dirimu di sisi manusia, tuan-tuan, dan menyebabkan turunnya kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ni kesan daripada muji sendiri ni. Dia akan mengurangkan nilai diri kamu. Sebenarnya diri kita ni ada nilai lah pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita jack diri kita, angkat diri kita sendiri, kita lebih hebat pada orang lain, mana kita kan mengurangkan nilai diri kita lah semua ta'ala. Dari sisi manusia kan. Dan juga boleh menyebabkan turunnya kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Kenapa engkau mahu tahu bahawa pujian terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabatmu di sisi orang lain. Cuba kau lihat ketika orang lain yang memuji diri sendiri di hadapanmu. Ia menyebut-nyebut kelebihan pangkat dan juga harta dia. Nampak? Bila kita nampak orang lain kan, dia puji diri sendiri. Dia menyatakan dia yang hebat, dia yang bagus. Kalau dia tak ada kat surau tu, memang surau tu memang tak hidup lah. Kalau tak ada surau tu, tak ada dia kat surau, habis. Tak ada dekat masjid tu, memang masjid tak jalan. Macam tu. Itu namanya puji diri sendiri. Islam melaranglah daripada kita muji diri kita sendiri. Baik. Ia menyebutkan kelebihan pangkat dan hartanya. Kalau dah tak sebut pangkat diri dia pun, kadang-kadang dia sebut pangkat anak dia. Tu surau tu anak aku yang buat tu. Masa saja tu anak aku yang buat. Anak dia engineer. Kan? Anak dia arkitek. Dia semualah dia jaja lah tu. Jaja ke sana sendiri. Bila ada kenduri kan, dia cerita, sebut dia punya kelebihan anak dia. Gitu. Semua anak aku yang buat. Ada juga pesen macam tu kan? Bukan tak ada, ada. Ada, saya pernah jumpa orang macam tu. Masjid tu anak dia yang bagi kapet dia. Nampak tak kan? Sibuklah cerita kat orang lain. Ada kenduri kan, jumpa dia kan, dia cerita lagi. Ada kenduri kan, minggu depan ada kenduri gitu, jumpa lagi dia tu, cerita lagi tu. Cerita lagi pasal kapet tu. Kan? Kalau dalam sebulan tu ada 5 kenduri. Kan? Dan 5 kali jumpa dia. 5 kali dia cerita pun kapet. Cerita pun sama, kapet lagi tu. Cerita anak dia pasang kapet, kan, anak dia habis ni macam. Banyak kali lah cerita. Sedangkan cerita tu, itu dia dah cerita dah. Cerita lagi. Kan? Tak perlulah kita nak cerita-cerita kelebihan kita kan, anak kita. Baik, terusnya ia menyebut kelebihan pangkat dan harta dia. Cuba engkau rasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapan dia. Macam mana kalau kita nampak orang tu dia memuji diri sendiri, ataupun memuji keluarga dia memuji anak dia kan. Apa perasaan kita? Macam anak dia seorang hebat dia kan. Macam dia je ada duit. Gitu. Baik, seakan-akan kau menerima suatu bebanan yang sangat berat. Setelah itu lidahmu akan mencacinya, sebaik saja beredar pada situ. Apa itu pula? Bila dia beredar, kita pun kutuk dia lah. Kita pun sama kutuk dia. Biasalah gitu kan. Jadi tak akan terlepas daripada mengutuk. Baik. Nah, begitulah hanya bila engkau memuji dirimu sendiri. Tidak kalau kita puji diri sendiri. Orang lain pun dengar, bengang je kan. Bengang, panas je. Macam anak dia je hebat. Anak dia yang bagus kan. Di keluarga dia yang bagus. Macam tu. Jadi orang lain pun bengang lah. Akan menimbulkan perasaan dengki. Dia boleh menyebabkan dengki. Kan.
perasaan dia orang kata yalah tak setujulah dengan apa yang dia cakap tu. Dan kemungkinan kalau orang yang jenis dengki dia akan ambil kesempatan. Bila orang tu tak ada rumah, pergi mana-mana ke, kan, 3-4 hari, pergi luar negara ke, dia ada orang ni, dia tahu dah, orang ni kaya ni. Terompak lah rumah dia kan. Sebab dia casik cerita dia punya harta dia, kelebihan dia. Jadi di kalangan yang mendengar ni ada yang dongki tu. Dah tahu dah harta banyak mana kan. Dah tahu dah harta letak kat mana, simpan kat mana. Dia asyik cerita dekat orang ramai harta dia. Jadi orang yang mencuri ni, merompak ni, dia ambil kesempatan lah. Dia tahu dah. Nanti kalau dia tak ada rumah, apa lagi? Kita pecah lah rumah dia kan. Baik. Nah, begitulah halnya bila engkau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain. Mereka sebenarnya mencela engkau di dalam hati, nampak? Jadi sebenarnya orang yang dengar tu, dia mencela. Mencela dalam hati ketika engkau masih berada di depan mereka. Kan? Kemudian mereka akan mencela pula engkau dengan mulut apabila engkau beredar daripada sisi mereka. Masya Allah. Masya Allah, tuan. Sebabnya kita kena jagalah kita punya adab kita kan bila bergaul dengan masyarakat, dengan kawan kita, jagalah adab kita bila bercakap tu. Jangan meninggi diri. Baik. Kemudian kalau sebut dalam kitab ni dia kata qala Nawawi i'lam anna zikrul mar'i muhassin nafsah darbani mazmum wal mahbub. Bal mazmum ay yazkirahu li iftikar wa izhar irtifa wal tamyiz an al-ikran wa shibuz zalika. Okey, kata Imam Nawawi dia kata ketahui olehmu bahawa menyebut kebaikan diri sendiri itu ada dua bentuk. Dia kata menyebut kebaikan diri sendiri itu ada dua bentuk. Pertama mazmum, dicela. Yang kedua mahbub, baik. Satu cela, satu baik. Okey, yang dicela macam mana? Yang dicela itu bahawa seseorang menyebutkannya untuk megah dan menunjukkan ketinggian dan keistimewaan diri sendiri di atas rakan-rakan. Dan yang serupa demikianlah, itu yang buruklah, mazmum. Dia mazmum. Yang baik macam mana? Yang baik, sebut kebaikan di sini yang disukai pula bahawa ada padanya maslahat agama dengan bahawa dia seorang yang menyuruh dengan kebaikan atau mencegah kemungkaran, atau dia seorang yang menasihatkan orang lain. Ini orang nasihat orang lain, atau mengingatkan ataupun mendamaikan antara dua orang. Dia ini orang yang suka mengingatkan, mendamaikan orang yang berbalah, kan? Kemudian atau menolak mudarat dari dirinya atau seumpamanya. Maka dia menyebut-nyebut kebaikan dirinya serta dia niatkan demikian tadi bahawa ini lebih memudahkan daripada diterima cakapnya atau dipegangi apa yang dia sebutkan, atau bahawa cakap ini yang aku cakapkan tidak kamu dapati dari selain aku, maka naklah kamu meliharanya. Macam tu. Tu boleh. Itu yang mahbub yang disebut dalam kitab lah, kitab Muraqi Budiah ni, syarah kepada Baitul Hidayah. Dia kata al-mahbub ayakuna maslahah dini, yang dicintai, yang dikasihi tadi, maknanya kita sebut kebaikan diri kita tadi kerana maslahah agama. Itu boleh kerana maslahah agama. Bi ayakuna amran bil ma'ruf, dengan bahawa dia ni jenis orang yang suka ngajak benda makruf ataupun cegah benda mungkar. Ataupun dia ni orang suka bagi nasihat, ataupun dia jenis orang yang suka mendamaikan orang berbalah, ataupun dia jenis orang yang mengajar ilmu, muallim.
muaddiban, ataupun jenis orang yang mengadapkan, mengajak adab, ataupun wa'izan, orang yang beri nasihat, muzakkiran, ataupun ingatkan, ataupun muslihan bainan nas. Maknanya orang yang bagi nasihat, membaguskan antara dua orang, membaguskan antara dua orang, ataupun mendamaikanlah antara dua orang. Macam tu. Au yadfa'a an nafsi syiran, atau menolak kemudaratan dari dirinya, atau seumpamanya. Lalu dia menyebut kebaikan dirinya tadi. Lepas tu disebutlah kebaikan diri tadi dengan item-item tadi kan. Benda yang dibuat tadi. Supaya apa? Supaya orang lebih mudah terima. Terimalah. Terhadap nasihat yang dibagi tadi. Macam tu. Maka dia menyebutkan kebaikan-kebaikan dirinya, serta dia niatkan demikian tadi bahawa ini lebih memudahkan kepada diterima cakapnya, kata musannif, atau dipegangi apa yang dia sebutkan, atau bahawa cakap ini yang aku cakapkan tidak kamu dapati selain daripada aku, maka naklah kamu meliharanya, dan seumpama demikian. Okey? Macam ni bolehlah. Anda katakan mahbub. Boleh kita sebut kebaikan diri kita tadi. Supaya lebih orang mudah ikut, terimalah. Aku dulu belajar sini ni, pengalaman saya ni. Mana ceritalah pengalaman dia. Dengan tujuan dia nak bagi nasihat pada orang lain kan. Bukan dia nak tinggikan diri dia, bukan dia nak puji diri dia, tak ada. Dia kadang dia buat benda tu untuk share pengalaman lah. Share pengalaman dia, share kerja dia share kerja dia kan. Tujuan untuk kebaikan lah. Tu boleh, tu mampu. Bukan mazmum tadi yang dicela-cela tadi kan. Macam tu, meninggikan diri kan. Tu yang tak boleh. Masya-Allah. Baik, seterusnya laknat. Okey, antara kecelaan lidah yang seterusnya itulah melaknat. Baik. Jangan sesekali kau melaknat sesuatu daripada makhluk Allah. Jangan sesekali kita melaknat sesuatu pun daripada makhluk Allah. Sama ada tuan-tuan, binatang, haiwan, au ta'am, ataupun makanan, ataupun manusia. Kalau sebut Arabnya ta'am, makanan dulu. Au insan ba'ini, ataupun manusia dengan innya. Kan? Dan jangan kau hukumkan secara pasti ke atas seseorang daripada ahli kiblah. Seorang yang seorang muslim. Ahli kiblah mana seorang muslim lah. Kita memang nampak dia ni orang muslim. Kan? Dia ni jenis sembahyang, puasa kan. Jadi kita jangan hukum laknat lah pada mereka. Kita kata dia kafir. Anta kafir, kata, kau kafir. Ana muslim, aku muslim. Anta kafir. Dia tuduh orang kafir, sedangkan orang tu sembahyang. Atau munafik, kerana Allah Ta'ala saja yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam dirinya. Jadi ditakuti tuan-tuan, kita tersalah memberi hukum. Ditakuti kalau tersalah beri hukum, maka kena pada kita balik. Macam tu. Yang boleh memberi hukum ini Allah Ta'ala aja. Kan dalam Quran dia kata, Allah Ta'ala melaknat orang yang zalim. La'anallahu minaz zalimin, la'anallahu minal kafirin, la'anallahu yahud wan nasara, la'anallahu al-fasikin, la'anallahu musawirin. Allah melaknat orang-orang yang zalim. Allah melaknat orang-orang yang kafir. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Allah melaknat orang yang fasik. Allah Ta'ala melaknat orang yang musawir, melukis gambar. Dia Allah Ta'ala boleh melaknat. Melaknat kan. Itu kita tak digalakkan melaknat lah. Tak digalakkan. Takut nanti laknat tu kena kita balik. Gitu. Dia melantun ke kita balik. Sebab lidah kita kena jaga, yang suka melaknat orang. Baik. Maka jangan engkau campur tangan dalam urusan mereka dengan Allah.
Dan ketahuilah bahawa pada hari kiamat nanti engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak melaknat. Akhirat besok tuan-tuan, Allah Ta'ala tak tanya kita kenapa engkau tidak melaknat si fulan bin si fulan. Dan kenapa engkau diam daripada menyebutkan kejahatannya. Bahkan engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak pernah melaknat iblis seumur hidupmu. Kau tak ditanya dengan demikian pada hari kiamat. Tetapi jika engkau telah melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanya kenapa engkau melaknat. Kita akan ditanya besok. Kenapa engkau melaknat orang si? Kenapa engkau melaknat si A? Kenapa engkau melaknat si B? Kenapa engkau melaknat si C? Jadi kita akan ditanyalah kenapa kita melaknat. Macam tu. Kalau kita tak cakap, tak laknat orang, jadi tak ada apa-apa lah. Kita tak akan ditanyalah sebab kita tak melaknat. Tapi asal kita melaknat je, maka kita akan ditanya. Sama ada melaknat manusia ke, melaknat binatang ke, melaknat makanan ke. Kan ada separuh orang melaknat makanan. Mencaci maki makanan kan. Baik. Maka janganlah engkau melaknat apa saja daripada makhluk Allah. Hatta batu sekalipun, batu tengah jalan. Kita terlanggar batu, celaka kan. Celaka punya batu. Marah kat batu tu. Sedangkan dia langgar batu tu. Dia langgar batu tu. Marah kan. Marah di batu tu. Dia ambil batu, dia baling batu tu. Tempat lain kan. Ni marah, laknat batu. Laknat tunggul kayu ke. Laknat kenderaan, laknat kereta. Dia nak cepat tiba-tiba. Kan. Nak start kereta tak boleh. Start tak boleh start. Nak cepat ni. Emergency kan. Apa tayar bocor. Celaka punya tayar, celaka punya kereta. Habis semua dilaknat dia, kan? Kereta aku apa salah aku dia tu. Kau tak isi minyak, macam mana aku nak hidup? Cuba kau isi minyak awal-awal. Bolehlah start hidup. Baik. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan yang rendah, nampak? Nabi tak pernah mencela makanan yang rendah, mana yang tak sedap lah. Bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan memakannya. Jadi bila Nabi berkenan dengan makanan tadi, maka Nabi makan. Dan apabila beliau ni mana Nabi lah. Baginda kan. Baginda tak berkenan, maka baginda meninggalkannya. Masya Allah. Kalau Nabi tak berkenan, maka Nabi tidak akan memakan makanan tersebut. Macam tu. So janganlah kita mencela. Kalau di sini dia kata antara lafaz-lafaz yang dicela, contohnya wa min al-alfazil mazmumah al-musta'mila fil adad qauluhu liman yukhasamahu ya himar, ya himar, ya kambing, ya anjing, kan? Wahai kedai. Antara lafaz-lafaz yang dicela digunakan biasanya adalah kata seseorang kepada seorang yang lain yang dia berbalah. Contohnya wahai keldai. Wahai kambing, wahai babi. Babi kau kan. Celaka kau kan. Anjing, kau anjing kan. Ni kan. Fahaza qabihun li wajhaini. Jadi lafaz ini tentang keji kerana dua wajah. Pertama, annahul kazib. Wal akhar annahu iza. Pertama, lafaz ni adalah lafaz dusta. Kita mendustakan orang itu. Dia bukannya anjing, dia bukannya khimar, dia bukannya kedai, dia bukannya babi, dia orang. Jadi bila kita cakap benda tu, jadi kita dah berdusta lah. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, annahu iza. Yang kedua, lafaz tadi menyakitkan hati. Memanglah. Jadi orang dengar tu pun kecil hati lah. Kalau dalam apa tu? Dalam
Don Melaka tu kan. Kan biasa. Kau babi. Saya pun tergelak Tuan. Macam budak-budak lah dia. Macam budak jas satu Tuan. Saya rasa budak jas satu pun okey lagi kan. Bawah pada jas satu rasanya. Babi. Ini pakar tengok babi. Kau babi. Ada. Yang seorang ni pun tuduh orang ni macam ni. Ini pula tuduh macam ni kan. Dia macam budak-budak sekolah. Saya rasa budak sekolah pun okey lagi. Lagi teruk daripada budak sekolah. Macam tu. Masya Allah. Tak tahu dah cakap. Ni pilihan raya balik ni. Dia dah pertandingan atas tiket bebas pula. Tiket bebas tu. Masya Allah. Tak tahulah ada juga penyokong tu. Saya tengok berapa undi tu. Tengok nanti kan. Berapa undi. Takut besok dia pun menang lagi kan. Tiket bebas. Baik. Seterusnya. Jadi kita sambung tadi. Jadi kalau seorang tadi berkata antara lapas-lapas yang biasa digunakan pada adat yang mencacikan orang ni, contohnya ya himar, wahai kedai, wahai anjing, ya kalbun, ataupun ya khizir, wahai babi. Fahaza qabih di wajah ini. Jadi lapas ni tuan, dia adalah lapas yang keji lah kerana dua wajah. Pertama, annahu kazib. Pertama, lapas tu adalah lapas dusta lah. Mana mendustakan orang. Orang tu bukannya anjing, bukannya babi, tapi dia orang. Dia manusia. Kenapa kita nak letak labelkan orang macam tu? Kemudian yang kedua, al-iza', menyakiti. Dah menyakiti dah. Kan? Teguri hati perasaan orang yang dengar tu. Okey? Ini masalahan kalau kita kata ya zalim. Wa hadza bihidaf qaluhu ya zalim. Sebaliknya kalau zalim ni lain. Fa inna zalika yatasamahu bihi lidururatil al-muhasamah ma annahu yasdiqu ghaliban. Bersalahan dengan lapas wahai si zalim dan seumpamanya, maka demikian itu dimaafkan kerana darurat perbalahan. At-tasamuh mana darurat, dimaafkanlah. At-tasamuh dimaafkan bihi dengannya lidururatil muhasamah, kerana darurat perbalahan, serta bahawa pada ghalibnya ianya memang betul. Ma'annahu yasduqu ghaliban, berserta kebiasaannya betul lah orang terzalim. Kan? Fama min insan illa wa huwa zalimun li nafsihi. Memang tak ada seorang manusia melainkan dia zalim terhadap dirinya sendiri ataupun zalim orang lain. Inilah disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Jadi Imam Nawawi kata macam tu dalam kitab Al-Azkar. Jadi tengok mana. Jadi penggunaan lafaz tadi dah. Kalau orang tu memang zalim, pada sesuai letakkan ya zalim. Ya zalim, jangan sesuai. Dari sesuai istilah. Sebab orang zalim ada dua. Satu zalim atas diri sendiri, satu zalim atas orang lain. Gitu. Tak sesuai kita gunakan lafaz-lafaz yang tak elok lah. Ya babi tu kan, ya siput lah, ya penyu lah, ya ular lah kan. Ya hizil lah, ya anjing lah kan. Ini sesuai lafaz-lafaz yang tak elok lah. Kan? Boleh kan? Ni kan? Yang tu. Baik, seterusnya. Kalau sebut dalam kitab ni tuan-tuan, harus melaknat Yazid bin Muawiyah kerana dia membunuh Saidina Husin. Kan pernah ada cerita kisah kata Saidina Husin yang mati dibunuh kan. Saidina Husin ni anak cucu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi yang membunuh ialah Yazid bin Muawiyah. Harus melaknat Yazid bin Muawiyah kerana dia membunuh Husin, Saidina Husin. Kita katakan perkara ini tak sabit pada dasarnya, maka tak harus menyatakan bahawa dia membunuhnya atau memerintahkannya membunuh selama belum ada sabit menyatakan dia yang memerintah, apatah lagi pula melaknatnya. Kerana tidak harus menisbahkan seorang Islam
dengan dosa besar tanpa dipastikan dahulu. So haruslah. Tak semestinya kita melaknat Yazid bin Umayyah. Sebab tak ada nas yang kuat menyatakan Yazid yang bunuh Sayyidina Husain. Tak ada nas yang kuatlah. Dan tidak ada nas yang kuat Yazid yang perintahkan orang lain bunuh Sayyidina Husain. Jadi tak haruslah kita menyatakan Yazid ni yang membunuh. Kan? Baik, kemudian tetapi harus dikatakan Ibnu Muzam membunuh Sayyidina Ali dan Abu Lu'lu'ah membunuh Sayyidina Umar. Kerana tuan-tuan, kerana benda sabit secara mutawatir. Disebut dalam kitab Al-Ihya. Kerana yang bunuh Ali itu ialah Ibnu Muzam. Dan membunuh Sayyidina Umar ialah Abu Lu'lu'ah kan yang dibunuh. Jadi bolehlah kita nisbahkan dia seorang pembunuh, orang yang zalim. Jadi kalau seseorang itu yang tak jelas dia yang bunuh, tak boleh kita sabitkan dia pembunuh. Kecuali dibuktikanlah di mahkamah kan. Di mahkamah. Sebab kita ni ada mahkamah. Maknanya ada pihak berkuasa, ada orang yang diamanahkan untuk kata siasatlah kejadian tadi, betul tak orang tu bunuh kan. Baik, seterusnya melaknat sudah. Mendoakan celaka orang lain. Habis tuan-tuan. Nasyak kan? Dah okey. Cukup sampai itu dan mendoakan celaka kepada orang yang lain pula insya-Allah. Akan datang kita sambung lagi. Wallahu a'lam bissawab. Okey, saya buka pertanyaan kalau ada. Ada soalan? Tak ada. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyana fatai alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana futuhan arifin. Allahumma faqina bidin. Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa qina sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabbalallahu minkum.